tidur bila-bila masa. Kalau makan pula boleh makan sampai kenyang. Dan boleh bermain di mana saja sepuas-puasnya. Seronoknya. Jom kita ke sana. Hello, Assalamualaikum. Selamat malam guys. Welcome to Ya channel. Apa abang hampa semua yang duk tengok video ya, semoga sihat-sihat belaka no. Malam ni Ya bawa satu topik menarik jugalah. Tapi dah pernah dah orang kupas cerita ni. Never mind. Pada hampa yang masih belum lagi tekan butang subscribe, silalah tekan butang like, subscribe dan loceng notification tu supaya hampa tak tertinggal video yang Ya akan upload nanti. Okey, siapa kat sini tak pernah tengok kartun Doraemon? Okey, Ya cerita sikit lah. Doraemon adalah patung robot kucing dari masa depan yang datang dari abad ke-20 ke atau 21, yang mana dia perlu pastikan nasib Nobita, sahabat baik dia, akan berubah ke arah yang lebih baik. Contohnya dia dari masa depan kan, dia dah tahulah yang nasib masa depan Nobita ni mungkin akan jadi orang miskin ke, tukang kutip sampah ke, perompak ke, kahwin dengan adik jaya ke. Apa yang Ya nak cerita ni adalah tentang masa depan. Orang yang ada di zaman ni boleh melangkah ke masa depan dengan menggunakan mesin waktu yang dalam Doraemon tu lah. Memang menarik kalau kita cerita bab merantas waktu ni atau dikenali sebagai time travel. Sehinggalah benda ni dijadikan filem seperti The Time Machine, rilis pada tahun 2002, Back to the Future, ada 3 siri. Filem Tamil berjudul 24, rilis pada tahun 2016 yang dilakukan oleh aktor pelakon yang cukup menarik juga, Surya. Dan di Malaysia pun ada juga filem berjudul X-Ray 2, rilis pada tahun 1995. Waktu atau masa boleh direntas meskipun kita ni masih lagi berada di zaman nyata. Ini adalah satu kisah atau fakta realiti ke atau hanya lakonan ke, kita tak tahu lagi sejauh mana kebenaran dan masih lagi menjadi misteri sehingga ke hari ini. Pada tanggal 23 April 2006, hari Selasa katanya, digempakan dengan kemunculan seorang lelaki yang berpakaiannya seperti era Union Soviet dengan membawa kamera antik dan merayau kat bandar Kiev, Ukraine. Pada masa tu nasib baik ada polis yang perasan lelaki tu. Depa ingat mungkin dia tu seorang pelancong yang sesat jalan ke. Depa tanya dia perlukan bantuan ke. Dia tanya balik, dia ada kat mana? Dia pun nampak bengong, duduk kat mana pun dia tak tahu. Polis tu habaq lah kat dia yang dia ada dekat Kiev. Lelaki tu tanya lagi tarikh hari ni berapa hari bulan. Polis tu syok pelik jugalah sampai tak tahu bengong tahu mana sangat. Polis pun jawab lah. Lepas tu lelaki tu habaq nama dia Sergei Ponomarenko. Mesti hampa dah sedia maklum lah, kawan ni memang pernah jadi viral kan. Okey, lepas tu Sergei ni ditunjuk dia punya pasport. Hampa tahu tak, polis terkejut bang. Sergei ni lahir pada tahun 1932. Antara jarak masa tu mungkin pada 2006 dia tu dah berumur 74 tahun. Tapi pada masa tu muka dia macam umur dalam lingkungan 25 tahun. Memang dia kata dia umur 25 tahun sebab dalam 2 minit tadi sebelum dia lost, dia dari tahun 1958. Dari pasport tu pun menunjukkan dia dari era 50-an yang dinamakan Komsomol tiket di era Soviet Union. Hampa bayangkan 2 minit je tiba-tiba dia lompat masa 48 tahun, begitu cepat no. Lama lepas tu polis tu pun rasa Sergei ni mungkin ada masalah mental atau gila lah. Kemudian dia hantar dia ke hospital sakit jiwa.
Dekat hospital tu, mereka jemput psikiatris bernama Dr. Profesor Pablo Kortikov. Bukan Pablo Amirul tau. Dia ni seorang pakar dalam merawat pesakit yang mengalami masalah mental. Tepat pada pukul 12.30 tengah hari, dia terpanggil Sergey ni masuk untuk sesi temu bual dan berbincang permasalahan yang dihadapi oleh Sergey ni. Sergey ni dia macam tak tentu arah, tak yakin dan still bengong lagi dengan yang jadi kat diri dia. Dia perasan jarum jam dinding dalam bilik tu berhenti tau. Sergey pun ceritalah apa yang jadi sebelum dia boleh sesat kat tengah bandar Kiev tu. Sergey masa tu tengah dating dengan awet dia lah. Nama dia Valentina Kurish. Duk jalan-jalan kan. Dia pula dah lalang bawa kamera antik yang jenis pakai filem. Dia tangkap lah gambar-gambar tempat. Tiba-tiba dia ada ternampak satu benda macam piring terbang ataupun orang panggil UFO lah kat langit. Dia pun ambil lah gambar tu. Elok je dia ambil gambar, sekelip mata je dia boleh muncul kat tempat polis jumpa dia di tahun 2006. Kejadian yang dia tangkap tu pada tarikh 23 April juga 1958 dan dia muncul balik pada 23 April 2006. Adakah ini adalah satu kebetulan atau dia dah atok dah tarikh tu? Sergey tu habaq kat doktor, kalau tak percaya dengan cerita dia ni, pergilah cuci gambar hasil dari kamera yang dia bawa tu. Setengah jam lepas tu, Dr. Pablo ni keluar dan habaq kat nurse di kaunter, suruh Sergey rehat dalam sebuah bilik sementara dia nak pergi buat siasatan lagi tentang Sergey ni. Elok je Dr. Pablo ni masuk balik bilik yang dia bincang dengan Sergey tadi. Dia tengok jam pukul 12.32. Takkan sembang punya panjang lebar yang memakan masa 2 minit saja. Rasanya depa sembang tu lebih kurang dalam 30 minit atau 40 minit macam tu. Sebab memang dia start dari pukul 12.30. Doktor tu memang ingat. Okey, semasa Sergey masuk ke dalam bilik, jam kat dinding berhenti. Satu-satunya jam yang berjalan adalah jam rekod pada CCTV. Sergey pun ada tanya jugalah kat doktor pukul berapa, tapi jam kat tangan doktor pun berhenti. Lepas tu doktor pun jumpa dengan seorang pakar fotografi yang bernama Vadim Posner. Dia bawa kamera Sergey dan tunjuk kat kawan tu lah. Kawan tu pun terkejut sebab kamera tu telah dilupuskan keluarannya pada tahun 1970. Kamera tu pun berjenama Vesicle Flex. Filem di dalam kamera masih lagi dalam keadaan baik, macam baru belilah, sehingga memang mudah untuk Vadim tu cuci. Kalau diikutkan kamera yang jenis macam tu memang dah tak ada dah, atau kalau orang simpan pun mungkin kondisi dia ataupun keadaan dia memang dah lama dah rosak lah. Pada tanggal 25 April 2006, Vadim serahkan gambar-gambar yang dia cuci tu kepada Dr. Pablo. Gambar-gambar tu semua gambar pada era 50-an. Contohnya bangunan-bangunan dekat Kiev, gambar Sergey dan awet dia pun ada, dan gambar last kali tahu gambar apa? Gambar UFO seperti yang dia cerita tadi dekat Dr. Pablo. Hampa rasa cukup tak bukti-bukti ni untuk mengesahkan yang Sergey ni bukannya seorang pembohong? Vadim tu mengatakan bahawa gambar-gambar tu bukannya dari editing, tapi memang gambar yang asli ditangkap sendiri oleh kamera antik tersebut. Lepas tu Dr. Pablo balik ke hospital untuk tunjukkan gambar-gambar tu dekat Sergey. Sergey pun menegaskan yang diri dia tu tak berbohong lah dekat doktor. Lepas tu Sergey pun keluar dari bilik doktor dan masuk balik ke bilik dia rehat. Tapi melalui kamera CCTV, Sergey ni tak keluar-keluar dah sampai depa masuk bilik dia dan dapati yang dia dah hilang. Itulah pertemuan last Sergey dengan Dr. Pablo. Depa pun bagi tahu polis. Polis pun mulalah buat operasi cari dia kan, dengan buat roadblock apa semua, tapi gagal menemui dia. Yang jadi misteri dia, mustahil dia boleh keluar kalau tak keluar ikut pintu, sebab tingkap bilik tu ada grill besi, memang orang tak boleh lompat keluar lah. Selepas dia hilang, depa tak berhenti lagi siasat tentang Sergey ni. Depa memutuskan untuk cari awet dia yang bernama Valentina Rossi.
Salah. Itu pelumba motor. Valentina Coolidge. Yang ada pada gambar setelah dicuci tadi. Dr. Pablo dan pihak polis pun cari, jumpa weh, dan hidup lagi. Yang pada tahun 2006 dia berumur 74 tahun. Memang logik lah, tak macam Sergey tadi, muka dia tak makan usia. Mereka tanya kat Valentina, kenapa tak Sergey? Reaksi muka orang tua tu maaf Valentina tu sedih. Valentina ni dia habaq Sergey tu kawan lama dia yang tiba-tiba menghilangkan diri. Dr. Pablo ni tunjuk gambar dia dengan Sergey pada tahun 1958. Valentina ni pun tanyakanlah macam mana gambar ni boleh ada kat doktor ni pula kan. Doktor pun tak habaq lah benda betul, takut nanti tak percaya pula. Nampak kan pula doktor ni yang bengong kan. Doktor ni kata yang dia dapat gambar ni dari polis archive, tempat yang di mana menyimpan dokumen lama untuk tujuan rujukan pada masa hadapan. Valentina ni juga habaq kat depa yang Sergey ni suka cerita bab-bab masa yang kini dah ada, walhal benda tu pada tahun yang tak sepatutnya wujud lagi. Dia juga cakap yang dia boleh nampak masa depan. Dia ada join radio show dan siaran TV untuk cerita pasal masa depan lah. Mereka pun pergi lah Kiev National Ukraine untuk cari rekod-rekod yang pernah ditemu bual oleh Sergey. Doktor ni pun jumpa rekod tape tersebut dalam bahasa Ukraine dan dialek seakan-akan Rusia. Сердце. Что вы имели в виду? В этом нет ничего странного. Посмотрите на сердце как на орган, который можно сравнить с... Jika tak silap, radio show tu berlangsung pada tahun 1960 atau 1970 macam itulah. Sergey ni menceritakan tentang microwave. Orang boleh panaskan makanan tanpa guna dapur api, dapur gas lah. Jika kita tengok balik CCTV kat hospital kan, memang kita nampak yang Sergey ni usah je orang yang panaskan makanan dalam microwave tu. Di dalam rakaman suara tu juga menceritakan tentang penggunaan telefon bimbit, yang di mana pada zaman dia masih lagi menggunakan telefon macam kat rumah. Rasanya tahun 2021 ni memang dah tak ada dah kot dekat semua rumah. Yang jaga dia duk cerita yang Sergey ni duk baca berkali-kali surat khabar yang dekat atas meja. Selepas kehilangan Sergey, di dalam biliknya mereka menjumpai surat khabar. Di dalam surat khabar tersebut mengandungi artikel-artikel tentang artificial heart mechanism ataupun jantung buatan, sama yang ada pada rekod suara Sergey masa temu bual di radio show tersebut. 2 tahun berlalu. Pada tahun 2008, Valentina menghubungi Dr. Pablo semula. Dia kata yang dia ada terima sampul surat depan pintu pagar rumah dia. Valentina mengatakan yang dia dapat sekeping gambar Sergey pada usia 46 tahun. Tetapi pada tahun 2050, mustahil ke tak benda tu? Sekarang pun 2021, macam mana dia boleh sampai dulu 2050? Pada tahun 1978, Sergey ni hilang lagi pada usia 46 tahun tadilah, dan muncul balik 2050. Gambar tu menunjukkan yang dia ada kat sebuah tasik, dan belakang tu tunjukkan banyak bangunan pencakar langit telah dibangunkan. Mereka cuba bandingkan gambar tasik tu yang diambil dari tahun 2006 dan gambar yang dikirim oleh Sergey tu. Dekat belakang gambar tu ada saja tulis, saya dalam keadaan baik, nanti saya baliklah dalam zaman dia semula. Okey, sampai sini saja video ya, dan mungkin akan ada sambungan sikit lagi kalau hampa teruskan like, subscribe, tekan loceng notification tu. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, selamat malam.